Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 November 2022 bersama dengan saya Nur Syiham Mama Amin. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh memutuskan siapa akan dilantik sebagai anggota kabinet jika BN memenangi PRU15. Penyandang Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Abdul Aziz berkata, kuasa tersebut adalah hak Perdana Menteri yang perlu difahami. Bercakap kepada Malaysia Kini, Nazri yang juga bekas Menteri Hal Ehwal Undang-Undang berkata, keadaan kali ini berbeza apabila Perdana Menteri bukan lagi Presiden UMNO. Menurutnya, Zahid tidak boleh memaksa anggota Parlimen untuk menandatangani dokumen dan menyerahkan semua hak untuk memutuskan kabinet kepadanya. Nazri turut menyifatkan Zahid sebagai tidak tahu undang-undang. Pemimpin UMNO yang enggan bertanding itu lagi mengulas mengenai dakwaan calon-calon BN diminta menandatangani surat aku janji. Nazri bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada benar wujud dokumen sedemikian. Sebelum ini tersebar dokumen tular yang didakwa mengkehendaki calon memberi kuasa kepada Zahid untuk memutuskan kedudukan dalam kabinet dan menyokongnya sebagai Perdana Menteri. UMNO bagaimanapun kemudian menyifatkan dokumen tersebut sebagai palsu. Baik, sementara itu Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan tiada siapa yang memaksa Khairi Jamaluddin untuk bertanding di Sungai Buloh. Sebaliknya, penyandang Ahli Parlimen Rembau itu sendiri yang meminta untuk bertanding di kerusi Parlimen itu. Ketika ditemui pemberita di Wang Semaju malam tadi, Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, Khairi telah meminta peluang untuk bertanding di kerusi itu dan dia menyokong hasratnya itu. Presiden UMNO itu berkata demikian ketika ditanya mengenai keputusan BN meletakkan Khairi di kawasan yang bukan kubu kuat gabungan itu. Khairi dicalonkan untuk kerusi Sungai Buloh pada PRU ke-15 dan akan berdepan Al-Rahmanan dari Pakatan Harapan. Menteri Kesihatan sementara itu bertukar kawasan bagi memberi laluan kepada Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan bertanding di kerusi Parlimen Rembau. Ditanya mengenai cita-cita Khairi untuk menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang, Zahid berkata masih terlalu awal untuk dia mengulas mengenai perkara itu. Semalam, Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob menyifatkan Khairi layak diangkat menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang asalkan dia mendapat sokongan parti serta menang pilihan raya. Kita ke perkembangan berikutnya. PAS tidak berhasrat untuk mengisytiharkan harta kerana khawatir akan memberi banyak kesan negatif, kata Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah. Jelasnya pengisytiharan harta pada kebiasaannya membabitkan kaki tangan awam dan tiada keperluan untuk pemimpin PAS berbuat demikian. Muhammad Amar berkata walaupun ia mempunyai aspek positif, pengisytiharan harta mungkin memberi implikasi negatif apabila orang awam mengetahui jumlah wang dan harta yang dimiliki calon. Bercakap kepada pemberita di Kota Baru hari ini, Ni Amar berkata, justru parti itu mengambil pendekatan dengan tidak mengisytiharkan harta. Tambahnya lagi, pemimpin PAS malu untuk berbuat demikian kerana tidak memiliki harta berjuta-juta ringgit berbanding sesetengah calon. Calon PKR yang bertanding dalam PRU kali ini disyaratkan melaksanakan proses pengisytiharan harta. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli tampil mengisytiharkan hartanya dengan nilai aset bersih sebanyak 18.85 juta ringgit, manakala pengerusi PH Anwar Ibrahim pula mengisytiharkan aset bersih sebanyak 11.1 juta ringgit. Rafizi berkata pengisytiharan harta dibuat mengikut Akta Akuan Berkanun 1960 susulan syarat PKR supaya calon yang bertanding pada PRU ke-15 untuk berbuat demikian. Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Menteri Besar Perlis Azlaman menyifatkan penyandang Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim kini termakan kata-katanya sendiri selepas tidak dicalonkan BN. Azlan berkata demikian ketika ditanya berhubung tindakan Syahidan yang melompat mewakili PN untuk mempertahankan kerusi Parlimen Arau. Sebelum ini tular satu petikan Berita Malaysia Kini yang melaporkan kenyataan Syahidan yang menasihati orang UMNO supaya reda jika tidak terpilih sebagai calon.
Kenyataan itu dilaporkan berlaku sebelum PRU ke-14 lalu sekaligus memperlihatkan kenyataan Menteri Wilayah Persekutuan itu bertentangan dengan nasihatnya sebelum ini. Syahidan juga dilaporkan nekat memastikan Azlan gagal untuk mempertahankan kerusi Don Bintong pada PRU 15. Bercakap di Kangar hari ini, Azlan berkata, Syahidan kini terbukti seorang yang mementingkan diri sendiri dan bukan mengutamakan parti yang telah menyokongnya sepanjang menjadi wakil rakyat selama 8 penggal. Katanya lagi Syahidan boleh berkata apa sahaja dan ia sesuatu yang normal bagi seseorang calon yang mahu mengalahkan calon parti lawan. Berita seterusnya. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria terus mengundang kritikan PKR atas tuduhannya terhadap Presiden parti itu Anwar Ibrahim. Kali ini Timbalan Ketua Pemudanya Kamil Munim menuntut Razman memohon maaf atas dakwaannya bahawa Anwar mempunyai agenda LGBT dan menjadi boneka DAP. Calon PH bagi kerusi Parlimen pada Rengas itu berkata, Razman perlu bersikap lebih cermat dan tidak mengulangi kesalahan sama dengan membuat dakwaan tidak berasas. Sebelum ini, Razman yang juga calon Don Gunung Semanggul berulang kali memberi amaran dengan mendakwa Anwar akan membawa agenda LGBT dan menyerahkan kuasa kepada DAP jika menang PRU 15. Susulan itu, Anwar meneruskan surat tuntutan bertarikh 8 November lalu menuntut ganti rugi RM5 juta dan permohonan maaf secara terbuka daripada Razman atas dakwaan itu. Satu laporan polis juga telah dibuat oleh calon PKR ke atasnya berkaitan dakwaan tersebut. Razman sebelum ini pernah kalah saman fitnah kepada bekas Menteri Besar Perak Nizar Jamaluddin dan pengerusi DAP Lim Guan Eng. Tentera Darat Malaysia menafikan kenyataan tular kononnya Panglima Tentera Darat membenarkan Menteri Kanan Pertahanan sementara Hishamuddin Hussein berkempen di mana-mana kem Tentera Darat. TDM menjelaskan kenyataan Jeneral Zamrus Muhammad Zain telah dimanipulasi pihak berkepentingan yang boleh mencecaskan imejnya. Dalam kenyataannya, TDM berkata, kenyataan Jeneral Zamrus dalam laporan bernama bertarikh 6 November lalu telah dimanipulasi dan ditokok tambah. TDM menyifatkan perbuatan menyebarkan kenyataan palsu di aplikasi WhatsApp itu sebagai tidak wajar. Menurut TDM, Parlimen Tentera Darat dalam sidang medianya baru-baru ini hanya memperingatkan anggota tentera untuk tidak terlibat secara langsung dalam kempen PRU 15 kerana melanggar peraturan. Bagaimanapun, Jeneral Zamrus turut menyatakan bahawa setiap anggota berhak mengundi dan memilih siapa sahaja dalam PRU 15. Tambah TDM, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memanipulasi atau memprovokasi melalui penyebaran berita yang tidak benar yang akan menjejaskan nama baik pasukan itu. TDM turut menyeru agar semua pihak berhati-hati dalam menyebarkan sebarang berita atau maklumat yang belum disahihkan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihab Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.